Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nurika syamsika abadan abadan. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi 'ulumina fid darain amin. Dan wajib menjauhi oleh orang yang qada hajat, wajib menjauhi akan menghadapkan kiblat. Jadi kita sambung lagi membakarah kita menerusi kitab Matla'ul Badarain pada malam ini, yang mana asalnya kuliah pada malam ini ada ustaznya yang tidak dapat hadir, jadi saya menggantikan pada malam ini. Namun kita akan teruskan muzakarah kita seperti biasa menerusi kitab Matla'ul Badarain, di mana pada pertemuan kita yang lalu kita sedang membahaskan berkaitan dengan hukum istinja, berkaitan dengan hukum hakam yang berkait dengan istinja, iaitulah kita nak bersihkan daripada najis yang keluar daripada kubur ataupun dubur, yang mana istinja itu sama ada digunakan air ataupun batu ataupun perkara-perkara yang sama makna hukumnya seperti batu. Contoh seperti tisu, maka sah digunakan pakai untuk istinja, ataupun rumput yang kering, ataupun kain, dan seumpama-seumpamanya yang dia sifat sebagaimana sifat seperti batu, maka dibenarkan pada syarak dan sah kita bersuci dengan dia, maka sembahyang kita sah dalam keadaan tersebut. Cuma yang afdalnya, sebagaimana terdapat sahabat Nabi SAW yang melakukan perkara ini, yang terlebih afdal adalah digunakan batu terlebih dahulu, kemudian diikuti pula dengan air. Maka inilah
yang paling afdal sekali. Adapun sekiranya kita nak menentukan, mengkhususkan salah satu daripada alat tersebut, sama ada air ataupun batu, maka afdal kita guna air, kerana air ianya dapat menghakis zat najis, diri najis, jirim najis, serta sifat-sifat najis daripada segala sifat-sifatnya, bau, warna dan rasa. Walau bagaimanapun, seandainya seseorang itu hatinya ragu-ragu ataupun was-was, rasa kalau guna batu, guna tisu ataupun alat seumpamanya, rasa seperti macam tak suci je, rasa was-was nak buat ibadah, maka di orang ini afdal menggunakan batu ataupun alat-alat seumpama. Sebab apa? Sebab nak lawan nafsu. Kerana syarak benarkan. Tiba-tiba kita rasa rasa tak sedap je kalau guna lain daripada air, tak sedangkan alat tu dibenarkan pada syarak-syarak kata suci. Tiba-tiba kita rasa tak puas hati, rasa tak sedap, maka nak lawan nafsu tu, maka syarak kata afdal di orang ini guna hak dia rasa tak sedap tadi. Lebih patut lagi guna daripada guna air. Tapi kalau secara umum, yang mana kita ni tidak ada rasa apa-apa, guna batu pun sama, guna air pun sama, maka afdal guna air, kerana air dapat menghakis, dapat menghilangkan jirim dan juga sifat-sifat. Gitu. Jadi pada malam ini pula kita nak sambung antara adab-adab dia. Adab-adab ketika mana kita nak qada hajat. Yang mana pada pertemuan kita yang lalu kita bincangkan tentang syarat istinja. Nak guna batu ni, antara syarat dia tidak boleh najis hak kita keluarkan itu sama ada melalui kubur ataupun kubur merencik di tempat lain, maka tak boleh dah. Nak guna batu, nak guna tisu, tak boleh dah. Mesti kena guna air. Kalau najis itu telah terperencik, terpelanting di anggota kita, maka tidak sah lagi nak guna batu, tidak sah lagi nak guna yang seumpama dengan batu, tak boleh. Ataupun najis kita itu berlumur, najis yang berlumur tak boleh juga. Keluar daripada batasan dia, tak boleh juga. Berlumur maknanya kita kata cirit-cirit, tak boleh. Ataupun najis tadi melampaui daripada had dia. Kalau kata kubur, keluar melalui hak depan saja, tiba-tiba meleleh sehingga kepada tempat yang lain, maka tak boleh. Kalau melalui kubur sehingga meleleh pada papan punggung, maka tak boleh. Yang ni syarat-syarat istinja menggunakan selain daripada air. Jika tidak ada syarat-syarat tersebut, maka wajiblah guna air bagi istinja daripada najis yang keluar daripada kubur ataupun kubur. Itu yang telah kita bincang pada pertemuan kita yang lalu. Jadi pada malam ini adab-adab dia, di mana kata pengarang, dan wajib menjauhi oleh orang yang qada hajat
wajib jauhi akan menghadap kiblat. Manakala kita nak qada hajat, sama ada kencing ataupun ghaib itu maksudnya buang air besar lah. Maka wajib kita menjauhi, haram kita menghadap kiblat. Kiblat mana? Kiblat yang sekarang ini. Apa kiblat yang sekarang ini ni? Iaitulah kiblat sekarang ini ni, iaitu Kaabah. Kaabah. Haram menghadap ke arah kiblat, iaitulah ke arah Kaabah. Nak kencing hadap pada kiblat, nak buang air besar hadap pada kiblat. Kiblat tu Kaabah, maka haram menghadap pada dia. Tapi ada lagi tu syarat dia nanti di belakang nanti. Dan membelakangkan akan dia akan kiblat, haram juga. Qada hajat, buang air besar, buang air kecil, tapi membelakangi kiblat. Ini sekarang ni saja ni membelakangi kiblat. Macam ibu ayah-ayah sebut, menghadap kiblat, membelakangi kiblat, haram juga. Haram hukumnya. Sama ada qada hajat ni menghadap kiblat haram, membelakangi kiblat haram. Sama ada pada padang, sama ada kita hadap kiblat, membelakangi kiblat, sedangkan kita qada hajat tu pada padang, di padang, di tempat yang lapang lah. Ataupun kita qada hajat tu di dalam bina, di dalam bangunan, tak kira haram. Tapi kata haram di dalam bangunan ni ataupun di padang tadi, di tempat yang lapang maksudnya, jika tiada ada dinding antaranya, antara orang yang qada hajat dan antara kiblat. Kalau tidak ada dinding, ini kata haram ni, haram qada hajat mengarahkan kepada kiblat, membelakangi kiblat, kalau tidak ada dinding antara kita dengan kiblat, tak ada dinding, maka itu haram. Kita membelakangi kiblat, tak ada dinding, maka ianya haram. Ataupun kata dia ada dia dinding ada, sedangkan dia qada hajat arah pada kiblat atau membelakangi kiblat, dinding ada, tetapi dinding itu pula padahal tiada sampai 2 sulus hasta, tak sampai 2 suluh hasta. 2 suluh hasta lagi, hak saya mobil, hak guru kata lebih kurang 3 kaki 4 inci. 3 kaki 4 inci, itu 2 suluh hasta. Ini hak saya mobil daripada guru lah. Maknanya kalaulah dinding kita kurang daripada 3 kaki, kurang daripada 3 kaki, 2 kaki je dinding di hadapan kita ni, maka pada ketika itu haram menghadap pada kiblat. Haram menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat seandainya tidak mempunyai dinding satu, ataupun dinding ada tapi dinding tadi kurang daripada 3 kaki, haram. Ataupun dinding tadi itu sampai 2 suluh hasta, dinding tadi lebih 3 kaki. 3 kaki itu tinggi lebih daripada 3 kaki, tapi jauh ia seorang, dan daripada hal jauh ia seorang daripada dinding hak ada, tak tinggi dinding tu tapi dia tu jauh, dinding tu jauh dengan dia, jauh
lebih daripada 3 hasta pula. Oh, jauh 3 hasta pula. Jauh dinding dengan dia tu lebih daripada 3 hasta. Tuhan ni saya tak topik pula. Berapa 3 hasta? 3 hasta ni berapa? Jauh 3 hasta. Tinggi mana 3 hasta? Jauh mana 3 hasta? 1 hasta ni ke? Ni 1 hasta. Ke gini hasta? Gini hasta. 3 hasta. Maknanya 3 ni lah. Lebih kurang 3 2 lebih kurang 2. Lebih kurang 2 ni. 2 garisan tu. Lebih kurang itulah dia. Kena ukur lah. 3 hasta. Dinding lebih daripada 3 hasta. Tapi tinggi dah. Dinding tu lebih daripada 3 hasta. Orang menghadap pada kiblat ataupun membelakangi pada kiblat. Mana hasta ni? Siku ke siku. Tak itulah. Tak jauh mana lah 3 hasta. Tak jauh mana lah. Mungkin sini ke ni kamera kita lebih kurang. Lebih daripada tu dinding. Orang menghadap pada kiblat, membelakangi kiblat. Hal keadaan kita iaitu qada hajat tadi. Kalau tidak ada dinding, orang ada dinding tapi pendek, orang ataupun ada dinding tinggi tapi jauh pula dinding itu daripada kita, haram hukumnya. Melainkan ini tak haram, melainkan pada tempat yang disediakan, pada tempat yang dibuat sediakan, memang dibuat khusus bagi qada hajat, maka hukumnya tiada haram padanya pada menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Bahkan kata dia, dan tiada makruh dan tiada khilaful aula, sama ada dinding ataupun tidak ada dinding, ataupun tiada yang tiada dinding. Kalau tandah tak ada dinding ni, memang tempat orang buat khusus. Ni tandah, tulis pula label ni tandah. Ada dinding ke tak ada dinding ke, kalau tempat ni dibuat khos, memang sini untuk tempat buang air besar, air kecil, iaitu tanda, maka ini tak haram lagi menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tak haram. Cuma ketika mana belum daripada kita buat tanda, sunat jangan mengarahkan ketika mana seseorang itu menghadap qada hajat. Sunat jangan kita palingkan ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Sunat saja. Tapi haram ke? Tak haram. Makruh ke? Tak makruh. Bahkan khilaful aula pun tidak. Khilaful aula ni maksudnya, kalau dalam hukum tu wajib, sunat, wajib, bawah pada wajib, sunat, kemudian khilaful aula, baru makruh. Maknanya makruh ni dekat-dekat dengan haram. Khilaful aula ni dia tidak mencapai kepada makruh. Itu khilaful aula. Kalaulah kita terjemah khilaful aula ni terlebih utama. Nanti maknanya di sini tak ada, tidak kata benda ini dilaranglah. Menghadap kiblat, membelakangi kiblat, kalau tempat tu memang tempat ialah disediakan khusus sebagai tanda. Tapi bagi orang hak jual tu, kalau kita rumah kita, sunat. Sunat jangan arahkan ke arah kiblat ketika mana kita qada hajat.
ataupun ke arah membelakangi kiblat ketika mana kita qada hajat. Tapi memang tak buat begitu dah. Memang tak haram, memang tak makruh, memang tidak khilaful aulah. Hak kata haram ni menghadap kiblat, membelakangi kiblat bukan tanda. Memang bukan tanda. Mana ni selain daripada tanda tak kira. Hadap kiblat haram, membelakangi kiblat haram jika tidak ada dinding di hadapannya yang tinggi, ataupun ada dinding tapi jauh sangat daripada dia, lebih daripada 3 hasta tadi. Itu hukum fiqh. Baik. Dan keluar dengan kata sekarang ini, tadi dia kata wajib kita menjauhi ketika mana kita qada hajat menghadap kiblat hak sekarang. Dan keluar dengan kata sekarang ini, yakni kiblat sekarang ini, hak ni tak termasuk. Dan keluar dengan kata kiblat sekarang ini ialah barang yang ada ia barang kiblat zaman dahulu. Kiblat sebelum daripada Allah Ta'ala perintah kepada umat Islam supaya menghadap ke arah kiblat. Apa dia? Kiblat sebelum daripada Kaabah, iaitu seperti Sahrah Baitul Muqaddas. Tapi kita masyhur sebut Baitul Maqdis. Tak apalah. Dia bacaannya Baitul Muqaddas. Baitul Muqaddas. Itu kiblat kita hak pertama. Kiblat yang pertama tak kala Allah Ta'ala perintah sembahyang, arahkan kepada Baitul Maqdis ataupun Baitul Muqaddas. Itu kiblat yang pertama bagi umat Islam. Kerana apa hikmahnya? Kata ulama, Allah Ta'ala perintah arahkan kepada Baitul Maqdis, Baitul Muqaddas, arah kiblat umat Islam pada ketika itu, di awal-awal Islam. Di awal-awal maknanya diperintahkan sembahyang tadi, daripada kerana nak memujuk golongan Yahudi, kerana kiblat dia besar, sehingga sekarang ni menjadi perebutan. Jadi nak pujuk, ada hikmahnya. Lalu tu sehingga kan pada satu tahap Yahudi itu dia memperlekeh-lekehkan umat Islam, puak-puak dia, puak Allah pada kita juga. Lama-lama Nabi SAW berdoa kepada Allah, maka Allah terima doa tersebut. Lebih kurang setahun setengah, lebih kurang begitu, setahun setengah, ketika mana Nabi berhijrah, kalau tak silap, di Masjid Quba. Hijrah di Masjid Quba dan ke Madinah. Di Masjid Quba Rasulullah diperintahkan oleh Allah Ta'ala, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka dipindahkan kiblat tadi menghadap kepada Mekah, kepada Kaabah. Itu lebih kurang setahun setengah, lebih kurang. Umat Islam menghadap kiblat pada asalnya ke Baitul Maqdis. Kemudian setelah daripada itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala menghadap kiblat ke arah Kaabah sehinggalah sekarang ini. Maka kalau bagaimana pula hukum kalau menghadap kiblat, menghadapkan ke arah kiblat hak dulu, iaitu Baitul Maqdis. Kalau ke Kaabah haram. Kalau ke Baitul Maqdis, maka menghadapkan akan dia, akan seorang, maka menghadapkan akan dia akan Baitul Maqdis, dan membelakangkan akan dia akan Baitul Maqdis ataupun Baitul Muqaddas. Maka kalau kita hadap ke arah dia, makruh, tak haram. Kalau kepada kiblat hak sekarang ini Kaabah haram. Kalau ke arah Baitul Maqdis makruh. Makruh. Dan hilang makruhnya jadi tak makruh. Menghadap ataupun membelakangi kiblat dulu ni, Baitul Maqdis ni, Baitul Muqaddas ni,
dengan barang yang hilang dengan dia oleh haram mengadapkan dan membelakangkan Kaabah yang terdahulu sebutnya, maka hilang makruh andainya mengadap membelakangkan kepada arah kiblat yang sebelum ini, iaitulah Baitul Maqdis. Hilang makruh dia sebagaimana hilangnya haram ketika mana kita menghadap kiblat hak Kaabah ataupun membelakangi kiblat hak Kaabah. Apa dia maksudnya? Maksudnya kalau ada dinding maka tidak makruh dah menghadap kiblat, iaitu kepada Baitul Maqdis. Kalau ada dinding tak makruh lah, sebab hak haram tadi arah Kaabah kalau tidak ada dinding, ataupun dinding itu tak tinggi, ataupun ada dinding jauh, maka itu haram lah. Sekarang menghadap kepada Baitul Maqdis makruh. Kata makruh ni kalau tidak ada dinding. Kalau ada dinding tak apa. Kalau ada dinding, ataupun kalau tidak ada dinding, ada dinding tapi tidak tinggi, itu makruh. Menghadap pada arah Baitul Maqdis. Tapi kalau tempat khusus ni ialah tandanya ini arah kepada Baitul Maqdis, tak apa, tak makruh. Sebab itu memang tandas dibuat khas khusus untuk tandas. Ini kita janganlah berlaku kencing merata-rata. Tapi kalau orang Arab, guru-guru kata belajar di Mesir, belajar di tempat-tempat orang Arab, memang perangai dia begitu. Perangai dia tercelah-celah bangunan tu biasa. Itu perangai dia. Sebab tu keluar hukum ni. Kita orang Malaysia ni, sebab tu kita orang Malaysia kalau belajar kat sana orang Arab uji. Sebab kita dikatakan sebaik-baik bangsa, perangai baik, perangai lembut. Itu jenis orang Melayu dia begitu. Dan sunat menjauhi, tadi haram, sekarang sunat. Dan sunat menjauhi oleh orang yang qada hajat. Apa dia? Kencing dan ghaib, iaitu keluarkan air kencing dan juga keluarkan najis yang dikatakan air besar. Sunat kita menjauhi. Demikian lagi sunat menjauhi berludah dan berdohok. Buat keluar air kohok contohnya pada barang air yang tenang. Pada air yang tenang, sama ada air yang tenang itu sedikit airnya ataupun banyak. Sunat menjauhi, maknanya makruh lah. Kalau kita qada hajat, berludah, keluarkan kohok, misalnya di air yang tenang. Air tenang di sini selain daripada tandah lah. Maknanya mangkuk tandah ada air, itu tak apa. Sekarang ni selain daripada tandah, di luar daripada tandah, ikutlah tepi-tepi kita tengok ada air, tiba-tiba kita diludah situ, hukumnya makruh. Sunat menjauhi, makruh maknanya. Ataupun kita dikencing atas tu, air yang sedikit tu, ataupun air banyak, tapi air yang tenang, selain daripada tandanya, mangkuk anda kita dikencing kat situ, buang air besar kat situ, ataupun berludah kat situ, hukumnya makruh. Hukum dia makruh. Bahkan jika banyak sana, jadi terlalu banyak air itu. Bagaimana terlalu banyak ni? Seperti laut. Itu air laut. Ataupun air itu air kolam yang besar. Air kolam yang besar, tak tahu berapa kolam, lebih daripada 2 kolam. 2 kolam berlipat-lipat kali ganda 2 kolam. Ini tiada makruh. Tiada makruh.
Melainkan makruh juga pada waktu malam. Kalau waktu malam makruh semata-mata. Waktu malam kalau diludah di air laut, air banyak sangat ni, kalau kira-kira di air laut tak makruh. Diludah, dikencing kat situ tak makruh. Air laut atau air sungai. Pasal air sungai bukan air kolam lah. Air sungai ni luah, dikencing situ, dibuang air besar situ, contohnya. Makruh tak? Tak makruh. Hak kata makruh itu selain daripada air laut ataupun air sungai ataupun kolam yang terlalu luas, baru makruh. Sekarang air laut, air sungai ni terlalu luas, tak makruh. Tapi kalau waktu malam, makruh. Kalau waktu malam, makruh. Sebab apa makruh? Kencing di laut, di sungai pada waktu malam, makruh. Kerana air pada malam tempat kediaman jin, tempat tidur bagi puak-puak kalangan jin secara kita. Jadi dia situ rumah dia. Sebab tu kalau pergi ludah, pergi kencing, dia buang air besar situ, mengganggu dia. Orang kata pas terus sungguh jadi manusia. Yang kencing tempat aku ya, tempat aku nak tidur. Tempat kediaman dia pada waktu malam. Titik situ. Ini Pak, ini kata sunat kita menjauhi. Sunat kita menjauhi ketika mana kita qada hajat, berludah, mengeluarkan dahak pada air yang tenang tadi. Ini jika air itu air yang mubah. Makruh ni pada air yang mubah. Air mubah di sini maknanya air yang bukan milik siapa-siapa. Contohnya air tabungan hujan. Contohnya itu bukan milik siapa-siapa. Diludah situ, dikencing kat situ, makruh. Ataupun milik tu, air tu milik bagi dia, air hak dia, air tenang tu hak dia, air takungan tu dalam tanah dia, makruh. Bersalahan kata dia, hak ni jadi haram. Bersalahan air itu air yang disabilkan. Air itu air orang bagi untuk siapa-siapa nak ambil air untuk buat minum, ambillah air ni. Nak buat mandi ke, ambillah air ni. Nak buat berwudu ke, ambillah air ni. Tiba-tiba kita dikencing kat situ, itu haram. Tak dimakruh. Kalau bukan air milik siapa-siapa. Sekarang jadi haram kerana air itu air yang telah disabil. Maksud air sabil berbeza dengan air wakaf. Ini istilah. Wakaf lain, air sabil lain. Air wakaf ni air yang seperti air telaga tu, nama wakaf. Sebab apa? Sebab dia tak terganjal. Dia duduk situ air tu, ambillah sebanyak-banyak pun dia duduk situ. Itu panggil wakaf, yang tidak berkurang. Kalau air telaga ni dia tak berkurang, dia tak ada, itu dia panggil wakaf. Air sapi kalau ambil makin kurang, ambil makin kurang, ambil makin kurang. Cuma orang kena tambah lah, kena tambah. Dah dia nak sapi, dia nak beri kepada orang supaya ambil air itu, dia kena tambah makin kurang. Kalau orang ambil makin kurang. Dan dia nak buat lagi, dia tambah lagi. Itu dia panggil sapi. Kalau wakaf, dia tak berkurang. Itu wakaf. Beza istilah dia. Air sapi, air wakaf. Kalau sabung tu kita letak kat tandas tu, dia panggil sabung sabil. Kita sabilkan. Ikutlah siapa-siapa nak pakai sabun ni, sila. Dia tak panggil istilah wakaf.
ni nak wakah sikit ni. Wakah apa? Nak wakah sabung untuk masjid ni letak kat tandas misalnya. Siapa-siapa nak guna, gunalah. Sila. Itu dia panggil sabi, dia tak panggil wakah. Sebab apa? Sebab sabung tu dia akan habis. Pakai lama-lama tak ada lah dia. Habislah. Kalau beli hak seliter, beli hak 2 liter, habislah. Kalau picit-picitnya pakai picit. Dia tak panggil wakah, dia panggil sabi. Itu beza istilah. Jadi persalahan air yang disabitkan atau air hak milik bagi orang lain dengan ketiadaan diketahui akan keizinan dia, akan redha dia, maka haramlah kalau kita kencing, kita berak, kita ludah, kita membuang kahak pada tempat-tempat tersebut yang bukan milik kita. Air tersebut, air yang tenang tadi. Jikalau air itu banyak sekalipun, seperti air laut sekalipun, air itu banyak tapi milik orang, tak boleh, haram hukumnya. Hak kata makruh tu hak bukan milik siapa-siapa ataupun hak milik kita. Air yang tenang, kita pun diludah kat situ, hukum makruh. Kalau air bukan air ada milik orang lain, maka haram kita diludah kat situ, haram hukumnya. Ada pun air yang berlari. Tadi air tenang, sekarang ni air yang berlari, maksudnya air yang mengalir. Air mengalir, keluar air itu, setiap keluar mengalir air itu. Daripada arah sana pergi ke arah sana, contoh, itu mengalir. Maka makruh juga pada yang sedikit daripada air yang mengalir tadi. Contohnya ada air satu tempat tu dia mengalir daripada atas turun, tapi sikit je. Hak bawah pula turun pula. Tempat air terjun tapi dia sikit je tempat tu, tapi dia mengalir daripada atas turun sampai kat dia. Hak daripada dia ni turun pula kat bawah, contohnya. Tapi tempat tu kecil je. Makruh dikencing kat situ, diberak kat situ, ataupun diludah kat situ, makruh. Makruh hukumnya. Tiada, ni bab air mengalir. Tiada makruh kalau air yang banyak yang mengalir. Kalau mengalir tu banyak, air tu besar, tuah tempat tadi mengalir, maka kita kencing berak kat situ, ludah apa semua, ni tidak makruh. Tidak makruh. Tetapi yang aulanya menjauhi akan qada hajat pada tempat yang tersebut, walaupun banyak sekalipun, tetapi aulanya janganlah. Maka kerana itu setengah daripada adab kita, pergi mandi tempat-tempat apa kita panggil, sungai-sungai tu, Hulu Langat ke apa semua tu, Sungai Congkak apa, jangan duk kecil situlah. Cari tandah. Memang dalam hukum fiqh tempat air mengalir ni tak apa, tapi aulanya menjauhi tempat tersebut, tempat situ tempat orang bermandi-manda dan sebagainya. Memang lagi mengalir ni akan lari lah, dia akan keluar tempat kita kecil tadi, dia mengalir, nama lagi mengalir, dia pergi tempat lain lah. Gitu. Tapi aula jangan. Dan dibahas oleh Imam Nawawi, dan telah dibahaskan oleh Imam Nawawi akan haramnya pada air yang sedikit, sama ada berlari ataupun tenang, kerana bahawasanya jadi mutanajis ia dengan yang tersebut. Tapi pandangan Imam Nawawi kata air ni kalau tenang sama telah dah. Kalau air yang berlari, air yang mengalir pun hukumnya haram kalau sedikit. Hak tadi, hak muktamad, hak Imam Nawawi ni dia panggil qaul yang dhaif dalam masalah ni. Hak muktamad, air yang mengalir kalau sedikit makruh je, tak haram. Makruh. Air mengalir tapi tempat tu sikit, tapi dia sentiasa mengalir. Hak turun daripada atas, hak daripada tempat dia kecil ni turun pula ke bawah,
Pergi kencing ludah kat sini ni makruh. Ini pendapat muktamad. Pendapat yang dhaif bagi Imam Nawawi ni, dia kata hal ni pun haram juga. Haram hukum dia. Siapa kata? Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sebab apa? Jadi mutanajis dia kata. Kata Imam Nawawi. Namun dirakkan akan dia. Dirak ni maksudnya dikritik, dibangkang akan dia, akan pembahasan tersebut oleh Imam Nawawi dengan bahawa dapat mengujikan akan dia sekiranya jadi mutanajis tadi dengan memperbanyakkan air atasnya dan ditanggungkan perkataannya, perkataan Imam Nawawi, jika jadi berlomo dengan najis maka bahawasanya haram. Baik, kata pendapat hak tidak setuju dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi kata air ini mengalir, haram kencing atas dia. Hak ulama kata hak Imam Nawawi kata haram ni, ulama hak muktamad jawab kata haram ni sekiranya berlomo najis tu, maknanya apabila orang kencing terperencit balik tempat kencing tapi mengalir. Bila kencing berlomo, maknanya terperencit balik air itu pada orang apa hajat, sini baru haram. Kata jawaban bagi hak qaul muktamad, situ baru haram. Maka kata qaul muktamad boleh jadi Imam Nawawi maksudkan begitulah. Kata haram kita kencing pada tempat air mengalir yang sedikit ni, kata haram ni sebab ulama kebanyakan kata makruh. Hak ulama, hak Imam Nawawi kata makruh, haram ni mungkin boleh jadi sebab kalau dikencing kat situ air itu jadi percik balik mari kita, itu baru jadi mutanajis. Jadi mutanajis lah diri kita. Haram lah sebab telah melumurkan najis pada diri kita, itu baru panggil haram. Boleh jadi Imam Nawawi maksudkan itu. Kata ulama, hak kata bukan haram tapi makruh sahaja. Habis kat situ. Ada sikit lagi. Azan dulu tak? Ke ada tahlil yang ini? Ada tahlil ke? Sikit lagi. Allah
lebih 5 minit lagi insyaAllah. Kita baca cepat sikit. Kata pengarang, dan sunat menjauhi pula oleh orang yang qada hajat, iaitu kencing ataupun berak, yang buang air besar. Sunat kita menjauhi daripada kencing ataupun berak ni, qada hajat ni, di bawah pohon kayu yang jenis pohon kayu itu berbuah. Sama ada buah tu pada waktu buah dia, pada musim dia, ataupun lain daripada musim dia, tak kira. Makruh kita dikencing di bawah pohon kayu, makruh. Makruh kita dikencing kat situ. Dan sunat juga menjauhi yang tersebut, yakni oleh orang yang qada hajat. Dia dikencing, dia diberak pada jalan yang dilalui oleh manusia, makruh juga. Tepi-tepi jalan dikencing, makruh hukum dia. Makruh. Tak haram, makruh. Dan tempat yang berteduh pada ketika manusia sedang musim panas, maknanya tempat-tempat ada tempat orang berhimpun lah. Dan tempat yang berjemur panas pada ketika mana sejuk. Kalau musim sejuk, orang tengah duduk berjemur kat situ, kita kencing kat situ. Misalnya di pantai-pantai, maka makruh hukumnya. Dan dikehendaki daripada keduanya tempat hak orang berteduh ni, maksudnya di sini tempat orang duduk bercakap-cakap, tempat dua orang duduk sembang. Jikalau percakapan yang harus, kalau tempat itu tempat orang yang bercakap, percakapan yang harus, maka kita dikencing kat situ, maka hak ni hukumnya makruh. Adapun jika percakapan itu percakapan yang haram, seperti tempat itu tempat duduk orang yang mengumpat-mengumpat, tempat ni pok bagi orang mengumpat, misalnya, ataupun tempat ni tempat orang pungut cuka, dan umpamanya tempat ni tempat maksiat, kita pergi kecil situ misal, maka dia ada makruh. Tak makruh, apa dia buat ni? Kita tengok tempat-tempat maksiat, dia kecil situ sekali. Dia elok situ sekali, tak makruh, tak makruh. Bahkan kata dia terkadang jadi wajib. Wajib pula wajib hukum dia pergi kencing di berak tempat orang buat maksiat, jika membawa kepada boleh menegah maksiat tadi. Kalau dia pergi busuk nasi ni, maka dia tak buat maksiat. Jadi kita dikencing tu niat apa? Niat nak suruh dia tak buat maksiat sini, hukumnya wajib ketika tu. Wajib, boleh. Ini hukum fiqh. Sebab apa? Nak tercegah daripada orang melakukan maksiat. Dan sunat menjauhi pada lubang binatang dan pada bumi yang merekah. Kalau tempat tu ada merekah-merekah, atau musim ini lubang binatang, tempat binatang duduk, kita pergi kencing kat situ, makruh hukum dia. Makruh sebab tempat binatang. Dan jangan berkata-kata melainkan kerana darurat. Tak boleh kita bercakap ketika mana kita qada hajat, tak boleh. Tak boleh di sini dengan maknanya makruh. Seperti melihat ia seorang akan ular, mengkosak seseorang ataupun binatang yang muhtaram. Seperti hak ni tak makruh bercakap. Tadi bercakap ketika mana qada hajat makruh. Sekarang tak makruh. Bagaimana? Contoh tak makruh bercakap ketika mana qada hajat. Melihat ia seorang, dia tengok akan ular tu mengkosak akan seorang, ular tu sedang menuju pada seseorang. Ataupun dia tengok binatang yang muhtaram, dia tengok ular nak pergi patuk binatang yang muhtaram seperti lembu, kambing dan lain-lain. Maka pada ketika ini tiada makruh berkata-kata ketika itu. Bahkan wajib-wajib ia berkata-kata jika takik menyakitinya. Ini tak apa cakap. Dia tengok ada ular nak sengat orang lain, ataupun dia tengok ular ada nak
nak patuk binatang lembu ke ayam ke misalnya, ketika tu boleh nak cakap, woi siapa ada tu tolong, boleh dah. Sebab apa? Ada darurat, ada keperluan. Tapi kalau saja-saja tak boleh. Doa RA kat tepi kita ni, kawan kita, nak di mana kat lagi tu? Ada mungkin udah pas sikit lagi. Cakap sambil-sambil dia kecil, sambil-sambil dia buang air besar. Ini hukumnya makruh. Makruh hukum dia. Dia tak haram tapi makruh. Dan jangan mengadapkan dan membelakangkan matahari dan bulan, tak kala naik keduanya matahari dan bulan ataupun jatuh keduanya matahari dan bulan. Ini makruh juga. Kita potong hajat yang mana matahari di hadapan kita. Kita potong hajat yang mana matahari di belakang kita, makruh. Makruh kita potong hajat pada situasi tersebut. Tiada makruh barang yang apabila jadi keduanya pada tengah langit. Kalau tengah langit tak makruh kita potong hajat. Lalu tu kata pengarang, maka tiada dapat mengadakan keduanya melainkan apabila tidur ia atas belakang. Maksudnya apa di sini? Kalau matahari di atas kita, kita menghadap ke arah dia, ataupun bulan di atas kita, kita menghadap kepada dia ketika pada kita potong hajat, tak makruh. Hak makruhnya matahari di arah sana ataupun matahari di belakang kita, makruh kita potong hajat. Kalau atas kita potong hajat tak apa. Jadi macam mana nak potong hajat atas kita? Lalu dia kata kat sini, tak dapat tidak nak kata kencing berak hak matahari di atas kita ni, melainkan apabila orang tu tidur di atas belakang tu mantau kencing puff atas. Tapi tak makruh dia kata. Anak ceritanya tak makruh. Tu jangan terbuat lah. Tak ceritanya tak makruh. Kalau menghadap kepada matahari, matahari itu atas kita. Matahari di atas. Bagaimana kalau situ depan, kalau belakang tu atas ni dah atas. Habis tu nak buat macam mana? Tidur. Itu tak makruh. Tapi jangan buat ni pekoh. Hukum pekoh. Kita kata tak makruh itu. Tetapi berkata Imam Nawawi pada kitab Rawdah dan pada kitab Syarah Muhazzab bahawa membelakangkan keduanya tiada makruh. Tapi kata Imam Nawawi tak makruh pun kencing menghadap pada matahari, kencing menghadap membelakangi ke arah matahari ataupun bulan, tak makruh kata Imam Nawawi. Artinya persalahan menghadap keduanya makruh, dan inilah yang muktamad. Tapi pendapat yang muktamad, menghadap matahari, bulan hukumnya makruh, membelakanginya hukumnya makruh. Pendapat Imam Nawawi kata tidak makruh. Habis kat situ. Selesai bab qada hajat. InsyaAllah kita sambung lagi fasal yang seterusnya berkaitan dengan perkara-perkara yang membatalkan wudu. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa'lam. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.